Okey, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Semua sihat? Ya, saya Boy, suara macam baru bangun Sihat. Okey, so mohon jaga diri. Kalau tak ada apa-apa, jangan keluar merayau pergi mana. Okey, sebab kes masih tak berapa okey lagi lah. Okey, walaupun Kedah nampak okey, sebenarnya tak berapa okey sebab duk naik sebenarnya. Okey, tak apalah lah. Okey, untuk hari ini sebenarnya kita dah masuk ke minggu ke-14 kalau ikut lah. Okey, minggu ke-14. Okey. Saya rasa kelas hari ini kelas yang last kot. Kalau ikutlah sebab minggu depan you punya PA dah bagi tahu tak? Sebenarnya minggu depan you ada cuti ya. Belum tak bagi tahu. Tak bagi tahu apa. Tak bagi tahu apa lagi ya. Mungkin nanti tunggu official punya ni lah. Tunggu official punya maklumat. Kelas kita akan sampai minggu ni, tetapi yang mana yang saya suruh buat tu kena buat lah. Okay, you all ada dua tugas. Satu adalah latihan night audit tu. Okay, sat lagi saya akan wujudkan satu assignment. Nama dia latihan night audit dan dalam tu ada satu file. So pelajar diminta gunakan file tu untuk buat latihan dengan menggunakan form yang saya bagi tu. Tolong fotokopi lagi satu set lah. Form tu untuk isikan dan tangkap gambar, hantar balik, turn in dekat yang assignment tu. Yang tu satu. Okay. Bila you dah buat yang tu, okay, saya nak pastikan assignment you tak salah. Kalau ni ada salah sikit tak apalah. Baru saya akan wujudkan lagi satu lagi assignment dia tu dekat situ assignment. Tetapi yang ni adalah ujian bertulis yang hard copy yang you dapat dengan ada soalan subjektif tu. Baru you akan buat yang tu. Soalan bertulis tu berpandu kepada, sebab yang ujian bertulis tu dia punya data tu dah ada sekali tau. Okay. So you ikut data yang ada sekali tu you buat. Kecuali cash denomination tu memang tak ada. Yang tu kena tengok file dalam assignment tu. Okay. Cash denomination adalah cash yang dia sama dengan yang you buat tu. Duit yang you buat tu, dia sebenarnya dia kena sama. Yang tu adalah satu cara untuk you counter check lah. So you dapat tu adalah sama dan you kita tengok daripada cash yang ada tu, dia duit RM100 berapa keping, duit RM50 berapa keping, duit RM1 berapa keping, RM20 berapa keping. Yang tu yang you kira dan you tulis dekat situ. Cash denomination. Okay, boleh faham? Jangan duk tanya mengapa tak ada. Lepas tu hang duk fikir sendiri nak bubur macam-macam. Jangan hantar yang tu dulu. Hantar yang latihan dulu kelas. Okay? Hantar yang latihan dulu. Bagi saya semak dulu sebelum you nak hantar yang ujian bertulis tu. Sebab ujian bertulis tu ada markah. Ada markah, jangan tak buat tau. Ada markah. Okay? So untuk latihan tu sebab nak bagi familiar, sebelum ni you tak pernah buat lagi. So nak minta nak minta buat satu latihannya. Kalau ikut sebelum ni pelajar dia buat banyak lagi. Tapi sebab kita kekangan nak bagi banyak tu macam ambil masa sikit lah. Sebab you all nak buat kan. So kita bagi satu je tapi you buat dengan teliti lah. You tengok balik video yang saya terang pasal nak audit tu. You tengok balik yang tu. Lepas tu you buat latihan tu dulu dan submit dekat assignment. Okay lah, turn in lah. Jangan lupa turn in dekat assignment tu. Nanti saya akan check satu persatu. Saya akan return. Kata okey ke tak okey. Kalau saya kata okey, kalau saya kata ada salah tu, you tengok balik lah. Lepas tu pada masa yang sama, you dah boleh mula buat ujian bertulis tu. Okey lah, kelas? So untuk hari ini, kalau ada soalan boleh tanya dan PM tepi lah. Okay, untuk hari ini kita ada satu lagi topik yang last iaitu aduan pelanggan. Saya share dulu. Saya punya slide. Aduan pelanggan. Okey, boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey, nampak nak? Kalau tak nampak, saya besarkan sikit. Okey, sebenarnya aduan pelanggan ni adalah topik minggu ke-13 tetapi saya bawa ke minggu ke-14 sebab kita nak utamakan yang topik minggu ke-14 tu iaitu night audit yang kita dah buat 2 minggu selepas ni kan, sebelum ni. Sebab yang tu ada ujian bertulis. Okey, untuk aduan pelanggan ni dia tak ada ujian bertulis, dia cuma
ada sedikit maklumat yang pelajar kena mengetahui lah bagaimana kita untuk orang kata menguruskan aduan pelanggan. Kita tahu sebab kita dalam sektor hospitality memang kita akan banyak berhubung dengan manusia yang ada masalah. Yang dia datang untuk komplain, tak kisahlah dia komplain. Tapi yang kisah kita adalah bagaimana kita nak handle, kita nak tackle dia punya masalah tu. Jangan biar macam tu. Kalau kita tengok dekat Facebook pun banyak kan, bila kita tak boleh tackle, lepas tu kita pun panas, baran kita pun lawan dengan gas tu. Yang tu tak sepatutnya berlaku lah kalau ikut. Okay? Yang tu yang kita kena tengok. Okay, yang ni definisi aduan pelanggan. Okay. Kalau ikut aduan pelanggan ni, apa maksud aduan pelanggan? Maksudnya pelanggan dia ada ketidakpuasan terhadap sesuatu, sama ada produk ataupun servis yang dia terima, sebab tu dia buat aduan pelanggan lah. Okay. So, aduan pelanggan dia tak terhad kepada servis dia, mungkin dia terhadap produk pun dia boleh buat. Macam contoh makanan yang dia terima tu tak sedap kan. Lepas tu servis yang diberi oleh waiter tu tak bagus, tak profesional. Boleh jugalah dia komplain. Okay. So di sini kalau kita tengok ada jenis aduan pelanggan. Kita ada jenis aduan pelanggan sebelum ketibaan pelanggan, semasa ketibaan pelanggan, semasa menginap. Okay. Semasa pelanggan menginap, semasa pelanggan untuk check out. Okay. So dalam keadaan-keadaan seperti yang dimaklumkan ni, so dia ada peluang untuk wujud aduan pelanggan tu. Contoh sebelum ketibaan pelanggan, apa yang dia boleh buat aduan adalah mungkin semasa dia buat penempahan servis yang diterima tu tak bagus. Tak ada penerangan yang jelas, tak ada ni, tak ada tu. Okey, sebab tu dia semasa sebelum ketibaan pelanggan tu dia ada aduan pelanggan tu lah. Semasa ketibaan tu bila dia nak mai check in, bellboy tak buat kerja, dia kena ambil beg banyak-banyak tu sendiri. Yang tu semasa ketibaan. Semasa mai dekat kaunter tu, staff tu tak layan dia dengan bagus. Okay, dekat front desk tu. Semasa menginap tu adalah semasa dia masuk bilik, okay, lepas dia masuk ke bilik, mungkin bilik tu ada masalah aircon ke, masalah bau ke, bunyi bising ke, yang sebelah bilik tu ke, yang tu semasa lah. Selepas pelanggan mendaftar keluar tu, semasa dia check out tu, kemungkinan servis yang diterima di kaunter tu tak okey. Tak ada orang masuk. Okey. So dia adalah dia akan buat aduan pelanggan Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey. Jenis aduan pelanggan sebelum ketibaan pelanggan. Kalau kita tengok dekat sini, mungkin dia akan berkaitan dengan maklumat pertempahan tidak tepat, kadar nombor bilik, jenis bilik yang salah tak seperti yang diminta oleh pelanggan, kenaikan harga bilik secara tiba-tiba. Sebelum ni kata 100 bila pi dekat situ minta bayar lebih pula. Mana boleh? Tak boleh Tempahan bilik secara tiba-tiba dengan menggunakan orang dalaman. Yang ni pun ada juga berlaku. Okey. Layanan staf penempahan tidak baik. Yang tidak baik mengakibatkan pembatalan penempahan. Yang ni yang saya cerita tadilah. Okey, yang ni adalah contoh Okey. Semasa ketibaan, kalau kita tengok dekat sini, maklumat penempahan yang ada pada pelanggan tidak sama dengan rekod seperti dalam rekod hotel. Macam saya ceritalah. Okay, semasa dia tiba tu, dia punya penempahan, maklumat penempahan tu tidak tepat. Okey. Yang kedua, perkhidmatan yang lemah di dalam bilik ataupun penyusunan bilik yang tidak teratur. Yang seterusnya adalah polisi hotel. Mungkin ada polisi hotel yang tak jelas kepada pelanggan. Mengapa pelanggan dikenaki bayar teks? Contoh tourism tax tu kita kena tahu. Kita kena maklum sebenarnya dekat gas. Perkhidmatan kaunter yang kelang kabut dan terlalu perlahan. Yang ni saya cerita tadilah dekat kaunter tu Perkhidmatan bellman yang lemah. Yang ni saya bagi tahu juga yang tadi bellman tidak buat kerja dia. Okey. Dia tidak tolong angkat bagasi tetamu ke bilik. Yang ni samalah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok dekat sini semasa menginap, macam saya cakap tadi, kemudahan dalam bilik tidak seperti yang diharapkan. Okey. So dia tak dapat bilik yang dia nak. Bilik dalam website tulis macam-macam. Bilik katil besar lah apa benda, tapi masuk tu apa pun tak ada. Mungkin dia dapat bilik yang
dia punya spek tu tak sama. Indah kabar dari rupa. Okay. Perkhidmatan business center yang lemah, kerosakan yang boleh mengganggu keselesaan pelanggan macam saya cakap tadi, aircon, bunyi bising, ada bau. Okay. Seterusnya, yang ni dia terus, mungkin saya salah ni Okay. Semasa menginap, okay. Perkhidmatan kaunter yang perlahan, tiada pertukaran wang asing, okay. Kaunter yang sedikit menampung pelanggan yang ramai, penipuan akaun pelanggan, yang ni biasalah. Selepas pelanggan mendaftar keluar, borang transaksi dia diisi dengan lengkap. Okey, kesilapan data simpan, aduan pelanggan tidak diselesai, mesej untuk pelanggan tidak disampaikan. Ini untuk selepas lah. Okey. Seterusnya kita boleh tengok apakah faktor yang menyebabkan wujudnya aduan pelanggan. Yang ni saya rasa you all faham lah, you all tahu. Okey. Yang pertama tu berkenaan dengan produk tu sendirilah. Okey, produk itu mungkin tak berkualiti kan. Tak sedap ke, kalau makanan dia tak sedap ke, kalau perkhidmatan biasalah lambat, tak kompeten, yang kita tahu. Yang kedua, masa menunggulah. Okay? Sebab itu prosedur tu kita kena tahu, kita kena faham dulu sebelum kita nak buat. Macam sebelum ni you buat check in and check out kan. Okay? Ada pelajar memang dia A, dia buat. Okay? Ada pelajar mungkin dia kurang faham sikit. Sebab tu bila dia buat tu dia lambat. Saya kena tunggu lama sikit baru dia buat. Okay, sebab tu masa menunggu lah. Salah faham. Okay, salah faham mungkin dari segi pekerja dengan kaki tangan lah. Okay, yang keempat kaki tangan yang menyebabkan aduan pelanggan. Yang ni mungkin dari segi dia punya ni servis daripada staff ni. Tidak sampai standard, tidak layan dengan mesra, tidak layan dengan bagus. Okay, yang ni daripada ni lah. Staff hotel tu sendirilah. Okay, seterusnya kita tengok, kita ada jenis aduan pelanggan ataupun pengadu. Okay, yang pertama agresif, yang kedua pasif, yang ketiga konstruktif. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya apa beza yang antara tiga-tiga ni? Okay. Ada? Apa perbezaan? Apakah perbezaan antara ketiga-tiga ni, pengadu ni? Kalau tengok ayat tu dah boleh bezalah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, agresif ni dia memang dia datang-datang dia marah terus ya. Okay, dia tak simpan dia punya tu kemarahan dia. Dia main-main dia marah terus. Memang agresif. Yang pasif ni dia kurang sikit. Dia mungkin dia tak berapa nak sembang tapi mungkin dia buat benda lain lah untuk komplain. Tulis surat ke, email ke, viral ke. Okay. Yang konstruktif ni dia lebih kepada dia bagi cadangan. Selain daripada dia komplain, mungkin dia bagi juga cadangan untuk membantu pihak hotel untuk menambah baik dia punya servis lah. Yang ni bagus sikit lah, yang C ni bagus. Okay. Okay, kalau tengok dekat sini, agresif. Okay, jenis pelanggan yang agak suka dilayan kerana mereka gemar untuk mempamerkan kemarahan mereka daripada meluahkan dengan yang baik dan mendengar penjelasan. Dia main-main, dapat bilik yang tak ngam, dia marah terus, bodoh ke apa benda? Dah cakap berapa kali dah saya nak bilik ni, hang bagi bilik tu. Contohlah kan. Macam tu. Jenis pelanggan ni suka menjerit, membuat andaian sendiri, kadang-kadang suka membuat permintaan yang bukan-bukan serta menggugut. Pelanggan ni boleh memberi ancaman tetapi perlu dilayan dengan sopan dan tenang. Sekiranya keadaan tidak ketara, minta bantuan untuk dilakukan untuk mengawal keadaan. Yang ni biasalah. Okay. Yang pasif ni dia tidak akan membuat aduan secara bersemuka. Tengok tak? Nampak tak? Dia tak akan buat aduan secara bersemuka dengan pengurusan, tetapi dia akan menyebar pengalaman buruk mereka kepada orang ramai. Yang ni lah. Kita pergi duduk satu hotel tu, tak dia punya servis teruk apa benda. Kita tak maklum lah kat pihak hotel. Malai lah. Bila maklum pun dia tak layan kan. Kita pergi viral kat FB tu. Viral kat FB. Hang tahu tak pengalaman yang buruk yang saya pernah dapat dalam dunia, dalam hidup hidup saya, bila saya duduk di hotel sekian-sekian. Memang teruk gila cerita dekat FB tu. Padahal dia tak bagi peluang lah dekat pihak hotel tu untuk membuat penjelasan.
Macam tu. So yang pasif ni apabila pelanggan telah keluar meninggalkan hotel, tidak apa-apa yang boleh dilakukan untuk memperbaiki sebab dia tak bagi tahu. Okey, yang tu yang bahaya sikit lah pasif ni. Okey, yang ketiga jenis pelanggan ni sangat membantu. Mereka menyampaikan aduan dengan cara yang rasional dan tenang dan cuba membawa permasalahan mereka dengan cara yang baik agar pihak hotel dapat mampu memahami situasi mereka, masalah mereka dan memberi solusi yang sepatutnya. Yang ni baguslah. Macam saya, selalunya saya buat komplain kan. Kadang-kadang kita bagi tahu juga, oh mengapa yang ni macam ni, yang ni macam tu, mungkin boleh kita tambah baik lah. Okay, tapi mungkin kadang-kadang management pun tak mau dengar kan. Biasalah dengan majikan ni. Tapi kita cuba bantu mereka sebenarnya. Macam saya pernah beli barang, makanan daripada supermarket, bila saya balik, saya buka, dia ada panggil apa? Dia ada fault. Maksudnya dia ada fault tu, dia mungkin dia panggil apa? Ada kerosakan lah. Makanan tu ada kerosakan. Lepas tu saya tangkap gambar, saya email kepada pihak tu. Nama apa dah dia punya ni? Juli punya pembekal lah. Bukan pembekal, maksudnya yang jual tu. Lepas tu dia balas dengan saya. Dia minta detail lah sikit kan. Macam mana, apa benda. Lepas tu mereka akan atur kan, dia akan atur untuk buat sedikit orang kata apa komplimen lah, okay, untuk nak menyelesaikan masalah you. Sebab macam saya komplain, sebenarnya saya bukan nak dapat balik apa-apa pun, cuma tak syok lah sebab kita beli, kita tak dapat apa yang kita nak tu. Lepas tu dia pun ganti dengan sekotak punya tu lah, dia punya produk tu, dia hantar saya pernah dapat 2 kali tau. Dua produk yang berbeza lah saya pernah beli. Ada satu dia minta dia punya staff tu dekat cawangan Sungai Petani untuk hantar. Saya bertemu dia dekat Simat. Okay, memang bagus lah. Dia cakap dia berucap terima kasih kepada kita sebab membantu mereka untuk sustain dia punya produk, punya kualiti tu. Dia sangat menghargai. Bagus. Yang satu tadi dia kirim lah. Okay, dia kirim. So sepatutnya kita pun sebagai pelajar ke, sebab kita pun sebagai pengguna sebenarnya. So kita berhak untuk membantu, okay, pihak hotel, pihak majikan ke untuk buat penambahbaikan. Dan kita boleh memberi aduan yang menyampaikan aduan kita lah. Kalau ada ketidakpuasan apa benda, kita boleh bagi tahu lah. Yang tu lah. Okay. Yang 3.2.5, yang ni prosedur aduan pelanggan lah. Okay, semua benda bila kita nak settle, kita nak tackle dengan guest, dia ada prosedur. Okay, so kalau ikut prosedur aduan pelanggan, biasalah kita mengalukan pelanggan, greeting, apa yang kita boleh buat. Lepas tu kalau dia cerita dulu, biar dia cerita lah. And then kita akan minta maaf dengan seikhlas hati, kita akan mencadangkan solusi adalah solution yang bersesuaian, dan kita akan memberitahu pelanggan arealan permasalahan, penyelesaian permasalahan. Maksudnya bagaimana flow tu. Kadang-kadang dia tak tahu sebab mungkin benda ni dia perlukan masa. Dan kita kena follow up lah. Kalau tak, payah. Maklum kepada pengurus berkenaan dengan masalah dan situasi. Kalau kita tak boleh nak settle, kita kena post. Maksudnya kita kena pass dekat kita punya superior, supervisor ke manager ke untuk selesaikan, sebab mereka punya level adalah untuk menyelesaikan masalah aduan pelanggan. Kita kalau kita boleh, seboleh-bolehnya kita settle lah di bahagian kita. Kalau kita tak boleh, so kita kena serah kepada mereka lah. Okay, jangan kita pun keras kepala, degil juga kita nak settle sebab mungkin kita tak sampai level tu lagi. Sebab kita adalah FOA. Mungkin waiter, kalau benda yang kecil boleh, kalau benda yang besar kita tak boleh settle juga lah. Okay, yang ni boleh faham lah? Okay, seterusnya pengurus perlu memohon maaf kepada pelanggan dan memberi alternatif atau tawaran yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah lah. Okay, selalunya kita akan tengoklah dia punya masalah tu, aduan tu setakat serius macam mana kan. Kalau memang teruk punya tu, kita kena memberi
orang kata apa, dia punya complimentary lah. Okay. Tapi kadang-kadang kita jangan duk harap, duk ingat pelanggan dia buat aduan sebab nak minta benda free. Bukan macam tu sebenarnya. Okay, kita kena ada dengan hati yang terbuka lah. Bila dia buat aduan, so sebenarnya dia nak bantu kita untuk membantu meningkatkan kita punya servis. Sebab tu kita taklah rasa macam sedih sangat. Okay, selesai seterusnya yang dijalankan oleh pengurus perlu memastikan semula bahawa tindakan telah dijalankan. Okay, kita terima aduan. Okay, tapi kita tak ada tindakan. So kita kena ada tindakan lah. Okay, kena tengok siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tu. Kalau contoh masalah bilik, kita serah kepada maintenance. Masalah untuk ni benda lain kita serah kepada bahagian lain. Macam tu. Okay, dan seterusnya kita kena isi buku log. Okay, buku log ni untuk merekodkan apa aduan pelanggan yang telah dibuat dan dia punya tindakan tu selesai ke tak selesai. Supaya the next shift tu dia boleh nampak lah buku log tu. Okay, buku log tu biasalah dia nombor bilik. Okay, nombor bilik, tarikh bila dia buat aduan pelanggan pasal apa, lepas tu tindakan siapa yang terima panggilan tersebut ataupun merekodkan. So kita tulislah nama kita dan tindakan tu selesai ke tak selesai supaya the next shift dia nampak benda tu. Ya, katakan aircon dalam bilik 301 tak berfungsi. Tindakan tu jalan ke tak jalan? Okey, belum lagi. Okey, so kita boleh follow up lah. Dan yang paling last sekali selalunya kita akan hantar surat ataupun email lah. Okey. Bagi pihak hotel untuk minta maaf lah atas kekurangan daripada kita punya servis ke apa benda supaya kita orang kata mendapat balik hati tetamu tersebut. Sebab you belajar ni kan, you belajar customer service kan. Okay, saya rasa customer service pun ada terangkan juga berkenaan dengan aduan pelanggan, betul tak? Okay, so sebenarnya you dah belajar pasal aduan pelanggan ni. So untuk hari ni sebenarnya tak orang kata berat, cuma ni nak bagi tahu lah ada beberapa jenis aduan pelanggan, bagaimana boleh berlaku aduan pelanggan dan bagaimana kita sebagai staff di hotel ataupun di sektor ni, bagaimana kita menangani sebenarnya aduan pelanggan tu. Macam mana kita nak mengenali bila pelanggan buat aduan, kita jangan buat muka pula kan. Ada tempat macam tu lah, bila kita dah buat aduan, waiter please come, saya nak buat ni aduan sikit. Kita dah takut lah kan. Sebab bila dia buat aduan, kita seolah-olah ingat dia nak minta makanan free kan. Jangan fikir macam tu lah. Kadang-kadang kita tak ada niat, pelanggan tu dia tak ada niat pun nak buat macam tu. Tapi kita pula yang terfikir macam tu. So tak mau. Macam ada pernah sekali saya buat aduan pelanggan pasal sushi Jamai. Saya pernah bagi tahu tak kat pelajar? Yang pasal saya pergi makan sushi Jamai dekat KL tu. Ada tak? Saya tak pernah cerita lagi kan? So bila saya order Tak pernah cerita lagi. Bila saya order, saya makan, lepas tu sampai habis dekat sup tu ada plastik yang agak keras lah, bukan plastik yang ni, plastik yang agak keras tau, tapi sup tu semua dah habis lah, minum. Lepas tu wife tanya ni apa benda, nampak macam bawang, tapi lepas tu I cakap, I panggil waiter tu mai. So I maklum, I tanya dia ni apa benda, dia pun tak boleh nak kena pasti. Lepas tu dia bawa masuk ke kitchen ke, dia tanya chef. Lepas tu dia keluar balik, dia bagi tahu dekat saya yang tu adalah plastik, mungkin daripada bungkusan terjatuh lah, termasuk dalam sup tu. Tapi masalahnya saya dah habis minum lah kan, sekali dengan panaskan dia punya tu. So maksudnya plastik tu mungkin dia dah panggil apa, dah direbus sekali lah, saya dah minum masuk dalam perut lah. So apa dia punya solution daripada restoran tu adalah dia bagi, I ingat dia bagi free untuk meal tersebut. Okay, contoh saya order steamboat tu kan,
yang satu set tu kan, mungkin dalam RM30 tu kan. Saya ingat dia bagi exceptional, maksudnya dia terkecuali meal tu ya. Tapi saya tak sangka dia bagi terkecuali bill, satu bill tu. Satu bill tu, time tu saya makan lebih kurang dekat 100 lebih lah time tu kan. 100 dalam 150 juga kot. So, order banyak. Tak sangka. Sebenarnya tak sangka, saya tak terfikir pun dia nak buat macam tu. Tapi dia buat. Okay, dia bagi tahu, dia free kan satu bill tu. Memang terkejut lah saya. Maksudnya dia punya servis tu bagus. Lepas tu bukan hak tu je, dia bagi juga extra ice cream lah. Okay. Untuk nak puas hati. Sebab tu kalau saya PKL lah kan, kalau ada peluang saya PKL, saya memang makan dekat situ lah. Memang tempat yang favorite lah untuk nak pergi makan kat situ. So dia bila kita buat macam ni, macam you belajar juga pasal customer service recovery tu kan. Yang tu lah sebenarnya. Bila tindakan kita buat dengan betul, kan, kita punya pelanggan takkan marah dan mungkin dia akan repeat lagi dan mungkin dia akan bukan viral lah. Sebab benda yang viral tu dia tak bakui. Dia akan kongsikan. Dia akan kongsikan kepada dia punya kawan-kawan. Woi, kan tahu tak hari tu saya makan dengan ni ada masalah tapi dia punya servis tu dia bagus ni, dia uruskan masalah saya. So kawan-kawan lain pun dengar syok juga kan. Lepas tu dia akan pi lah. Macam saya bagi tahu lah, kita pi dekat satu tempat bukan kadang-kadang bukan sebab dia punya food. Okay? Disebabkan dia punya servis. Tapi dalam sekarang punya cerita memang susah kita dah dapatlah servis yang tip top sebab kita tak praktikalkan benda tu. Okay? Semua tu daripada kita sendirilah. Kalau kita tak buat dengan elok, orang luar tak nampak. Bila orang luar tak nampak, payah mereka nak bagi tips lah. Budaya tips di Malaysia ni saya rasa kurang sikit lah. Kalau tak silap saya, nampak macam kurang sikit. Okay? Tapi kalau dekat luar negara, walaupun waiter, kan, mereka dapat tips yang bagus, yang banyak. Sebab apa? Sebab dia punya servis tu. Ada satu waiter dekat luar negara, dia punya gigi tu, tak tahulah saya pernah cerita dekat you. Dia punya gigi tu memang tak cantik. Memang tak cantik. Tapi bila dia buat servis, kan, dia jadi waiter kan. Dia jadi waiter, dia senyum. Dia senyum. Maksudnya dia bagi layanan yang bagus lah. Walaupun dia punya gigi tu tak cantik kan. Tapi dia masih memberi layanan yang profesional. Ada satu hari, ada satu guest ni, dia nampak, dia bagi dia tips berapa, tak ingat Sat. Berapa puluh ribu ke berapa ribu, tak ingat lah. Berapa puluh ribu, tapi dia makan sikit ya. Mungkin dia makan dalam ratus ringgit lah. Tapi dia bagi tips tu lebih daripada duit yang dia makan tu. Memang lebih tips tu. Bagi dekat waiter tu untuk dia perbaiki dia punya gigi tu. Hang boleh bayang tak? Saya rasa berpuluh K kot. Nanti saya cari balik maklumat tu. Berpuluh K USD. Macam 15K USD kot. Dia bagi dekat staff tu untuk dia buat balik gigi dia. Hang boleh bayangkan, I rasa you tak boleh bayang kot. Kalau ada seorang guest ni dengan murah hati nak bagi hang tips macam tu, disebabkan hang punya servis tu bagus, hang boleh bayang tak? Mesti tak boleh bayang kan? Tak pernah terfikir kan? Kalau orang bagi RM10 tu, hang bersyukur lah. Ini bagi berpuluh K. Bukan ada satu kes saja, tapi ada banyak juga kes yang saya pernah baca. Okay? Saya pernah baca melalui Facebook. Waiter ni buat macam ni, ni bagi tips. Ni dia buat macam tu, hak tu bagi tips. Sebab dia akan tengok kepada kita punya servis sebenarnya. Okay? Sebab tu saya nak tekankan kepada pelajar. Okay? Bila you dah masuk dekat industri, bila you dah PLI ke, tak kisahlah kan. Buat dengan bagus. Okay? Buat dengan profesional. Kalau katakan memang tak suka dalam bidang ni, tak apalah. Boleh keluar dalam bidang ni. Tapi bidang ni adalah bidang yang paling besar sebenarnya. Okay? Bidang hospitality, dia adalah bidang yang paling besar sekali. Sebab dia merangkumi semua. Dia merangkumi semua. Penginapan, event, F&B, apa lagi? Catering, customer service. Dia merangkumi semua sebenarnya. So kita tak boleh lari ke mana pun.
Kecuali hang memang tak suka nak cakap dengan bersama dengan orang, hang masuklah bahagian back of the house je. Macam tu. So di sini saya nak bagi tahu kat pelajar. So buat kerja tu biar ikhlas lah. Okay. Biar ikhlas. And then jangan lupa kita punya tanggungjawab sebagai staff tu, kita buat apa yang patut. Maksudnya kita buat dengan profesional lah. Okay. Buat dengan profesional macam saya cerita daripada first week sampai sekarang, kita jangan buat benda yang setakat tangkap muat ya. Maksudnya cukup makan sudah. Kita buat benda yang lebih. Okay. Benda yang lebih, benda yang mungkin tak ada dalam prosedur, benda yang lebih. Tanya dia kan, extra service tu yang tu yang I tekankan tu, extra service tu sebenarnya tak ada. Benda ni tak diajar pun. Tapi you nampak ada keperluan tu, you buat, dia akan tambah dekat you punya service yang you buat tu. Faham tak? Okay? Yang itulah yang saya nak share sedikit sebanyak untuk ni pelajar. Mungkin you bila dah masuk dekat LI, bila you dah masuk dalam industri, baru you akan nampak lah kot. So sekarang you tak nampak sebab you tak ada lagi nampak gas menghargai you punya servis. Sebab hang tak buat servis lagi. Bila you dah buat servis, you akan nampak kan servis you macam mana. So dapat feedback daripada gas pun bagus. Sebab itu kita sentiasa kena pamerkan kita punya name tag tu. Nampak tak? Name tag tu. So pelanggan tu, dia sebenarnya dia dari semasa ke semasa dia akan observe kita. Okay. Dia akan observe kita. And then dia akan tulis komen yang bagus. Oh, staff ni bagus lah. Dia buat servis sekian-sekian ni bagus. Contoh. Okay. So kita dapatlah orang kata pujian daripada guest dan kita pun dapat juga orang kata apa, penghargaan daripada hotel. Kadang-kadang hotel ni dia ada buat juga kalau ada guest yang menerima banyak komen yang bagus daripada pelanggan, mereka akan bagi insentif. Ada hotel yang buat macam tu sebab dia nak menggalakkan you buat servis tu dengan bagus. Macam tu. Kan? Staff of the month kan. Macam tu. Ada pelajar kita dapat juga semasa dia LI pun dia dapat. Memang dia buat servis tu tip top lah. Okay? So jangan lupa lah. Okay. So selain tu ada apa-apa nak tanya sepanjang kita punya perkuliahan? Ada apa-apa soalan ke? Ada yang tak faham ke? Okay. Buka mic ke? Okay. Ada? Tak ada? Pandai lah semua. Okay, saya nak buat sedikit rumusan berkenaan dengan yang check in check out tu Okay, untuk check in check out, check in memang okay lah. Tapi ada yang mungkin ada pelajar yang juga tak faham lah. Untuk check out, okay, sebenarnya check out tu you kena guna pakai bill payment yang ada dekat Google Classroom. Kan saya dah bagi tahu kan. Tapi ada juga pelajar tak pakai lah. Mungkin saya punya arahan tu tak jelas, tak apalah. Okay. Di sini Syed Aiman ada, Fidaus ada, Azizi, Irfan. 4 orang ni kan. 4 orang ni jangan lupa hantar saya video tu tau. Baik, base class nanti saya submit sir. Jangan lupa hantar saya video sebab saya nak bagi markah ni. Baik, tapi nak hantar kat Google Meet ke Telegram sir? Hantar Telegram lah, Telegram. Okay, baik sir. Thank you. Lain-lain jangan lupa Azizi hari tu buat separuh kan. Sebenarnya markah tak habis lagi. Lepas tu site pun sama. Lepas tu Irfan langsung tak ada hari tu kan. Minta buat, jangan tak buat. Yang mana yang boleh buat live tu bagus lah. Memang saya nak you buat live sebab I nak you rasa berhadapan dengan orang yang you tak kenal. Contoh macam saya, you kenal dah, tak apa lagi. Untuk you nak dapatkan feel tu. Kalau you buat dengan kawan, you takkan nampak sebenarnya. Sebab itu saya tak bagi recording kalau ikut. Tapi yang mana yang dah buat recording tu tak apalah. Saya pun dah buat penilaian, okey je. Cuma ada tempat yang you tak sesuai lah. Pilihlah tempat yang sesuai you buat recording tu. Tapi yang tu semua saya dah PM tepi tu. Tolong tengok balik. Saya dah PM tepi. Maksudnya sekarang ada 22 orang. Ada 4 orang tak masuk.
4 orang tak masuk. Haswani tak masuk. Ain. Syed Aiman tak masuk. Okay, tak apalah. Lagi I bagi kehadiran. Yang mana yang 4 orang yang tak masuk tu minta dia PM saya nah. Apa tu? Daham. Minta dia PM saya yang 4 orang yang tak masuk ni. Okay. Mau tak mau sepatutnya dia kena masuk lah. Okay. Apa lagi? Saya nak bagi tahu. Saya rasa tak ada apa. Tapi nanti jangan lupa. Saya ingatkan lagi sekali pelajar yang ada dalam sini. Nanti minta Idham bagi tahu yang pelajar yang tak masuk tu. Okay. You ada 2 lagi tugasan, bukan tugasan lah, 1 lagi tugasan iaitu latihan night audit. Saya akan create assignment tu. Saya akan letak latihan night audit. Lepas tu saya akan masukkan satu dia punya data. Data adalah 10 set yang bill payment tu. Okay. Gunakan bill payment punya set tu untuk you buat latihan night audit. Buat latihan night audit dan submit balik dekat situ, turn in balik. So saya akan check saat. Setelah you dah selesai benda tu, baru you buat untuk ujian bertulis tu yang ada soalan subjektif tu. Okay, buat balik soalan subjektif tu. Sekali dengan dia punya bill payment tu, you boleh rujuk dekat belakang tu. Saya dah sertakan sebenarnya. Okay, buat benda tu. Okay, tangkap gambar dulu, lepas tu hantar balik. Saya akan create 2 lah. Satu ujian bertulis, satu assignment kan. So yang ujian bertulis tu, you hantar balik. Okay. Yang tu saya tak akan kembalikan lah. Bila you dah once you dah hantar tu, kira mutamat lah you punya tu. Sepatutnya you kena check dulu. Okay. Sebelum you hantar ujian bertulis tu, pastikan you check betul-betul you punya jawapan daripada setiap bahagian tu betul lah. Okay. Once you dah hantar dekat saya tak pulangkan sebab saya anggap benda tu dah submit. Macam untuk latihan, saya akan pulangkan. Saya akan bagi tahu betul ke tak betul, ada salah kat mana, so supaya you ambil maklum. Untuk ujian bertulis, you boleh buat dengan tepat lagi lah. Okay, boleh faham lah? Jangan confuse lah. Kalau ada apa masalah, tolong maklum. Okay, so saya bagi, mungkin saya buka sampai 2 minggu lah. Okay, untuk you hantar. Okay, untuk you hantar yang ujian bertulis tu. Okay, yang ujian bertulis. Sebab you kena buat latihan tu dulu. Jangan buat ujian bertulis, buat latihan dulu. Okay, dan satu lagi, semalam saya rasa saya ada update, ataupun sebelum ni pun saya ada update. Minta pelajar, semua pelajar tolong habiskan video tu. Okay, saya ada bagi video dalam ED Plaza kan. Banyak-banyak topik tu kan. Sepatutnya you kena habiskan setiap satu tu. Okay, habiskan dulu, baru you buat night audit tu. Ada pula night audit tak tengok, lepas tu nak buat night audit, lepas tu tak faham. Okay, tengok dulu, tuntun dulu night audit tu, fahamkan dia punya step, macam mana nak buat dulu. Lepas tu buat. Tak faham baru tanya. Okey? Ada apa-apa soalan? Ada sebarang soalan? Hello? Ni semua tidur ke? Tiada sir. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham, tolong tanyalah, jangan duk senyap lah. Okey, kalau tak ada soalan, minta buka webcam, kita ambil kehadiran Saad secara ni. Dan saya akan bagi isi borang kehadiran untuk minggu ni lah. Okay. Okay, cepat sikit. Oh, boleh. Hak lain tolong buka Saad. Oh, ni sampai pakai mask ni. Dekat mana ni? Okay, tolong buka. Saya kerja. Kerja, kesian lah. Aduh, okey lah, tak apalah. Okay. Kerja bagus lah. Saya pun kerja daripada kecil sampai besar pun. Saya kerja tak pernah cuti pun. Okey. Hak lain tolong buka saat. Sebentar waktu. Kita ambil masa dalam 10 second, 10 saat je. Okey. Ada lagi? Tolong tunjuk muka sikit. 1, 2. Senyum. Okey. Saat ambil lagi 1. Daus seronok Daus. Okay, senyum 1, 2. Okay. So saya akan bagi link kehadiran, tolong isi lah. Yang tak isi link kehadiran, saya akan paste dekat sini.
Okay, security code untuk hari ini 1811FOQF. Untuk security code hari ini adalah 1811FOQF. Okay. FOQF. Bobo je lah isi je. Okay. Kalau tengok tadi ada 23. 23 maksud ada 4 orang tak ada 4 orang Said Aiman Ain Hazwani. Ni baru 3. Irfan ada Irfan? Kau Irfan dah terkeluar ni. Irfan. Oh Irfan. Ain ada. Ni siapa yang tak ada sebenarnya? Saya pun confused. Sir, apa saya terkeluar apa link hilang untuk kehadiran? Ya. Seulang tak dengar. Apa tu? Security code 1811FOQF. Okay. Apa tu link hilang? Sat. Copy balik. Ambil kau. Okay. Minta isi Sat. Lepas tu detect siapa yang tak ada, minta mereka PM saya. Hari ini juga. Okay. Nanti saya kena bagi dia video untuk tonton lah. Mungkin dia ada kekangan dari segi data ke ataupun ada masalah apa-apa lah kot. Okay lah. Nanti minta buatlah apa yang saya bagi tahu tu dan kalau ada apa-apa boleh PM saya lah. Okay, tolong isi dulu. Kehadiran 17. Lagi? 18. Nurul Nasri. Lepas tu Khairul Nisa. Khairul Nisa tak? Khairul Nisa. Hello? Khairul? Ada. Khairul Nisa kena buat balik lah. Ya. Nanti bagi tahu saya bila nak buat balik. Okey. Sebab nak rakam balik benda tu. Okay, prepare dulu. Saya rakam je, sir. Sebab online yang tak bagus. Rakam balik lah. Rakam saya Zizi balik. Apa? Rakam balik ya. Nanti hantar Telegram. Buat satu video ke apa? Satu video lah. Tapi kena ada guest lah dengan partner. Tahu tak nak buat macam mana? Kalau buat macam dua gabung video lah. Guest dengan reception. Yelah gabung video lah. Kena gabung lah. Pandai-pandai lah ikut kreativiti. Tapi mesti kena ada guest. Ya. Okay. Okay, jangan tak ada guest. Kena guest tu cakap dengan ni apa tu? Udara je nak buat apa? Itu okay? lah. Okay, hak lain-lain ada soalan. 21, baru 21. Siapa lagi tak isi? Ada lagi yang tak isi? Ni baru 21 je. Ada yang terkeluar kot saya rasa. Dekat sini ada 23. Syed lain dah slow, sir. Syed. Tak apa hang mana yang slow apa benda tu suruh PM tepi juga. Yang mana yang tak masuk kelas langsung tu kena PM saya. Minta PM. Dia duduk pedu dia hulu-hulu sikit. Tak ada ni. Minta PM lah. Jangan lupa tak PM. Okey, dah 23 dah. Okey, ada 4 orang yang tak masuk tu minta dia PM saya segera. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa boleh sentiasa PM saya. Okey. Satu je kot untuk ni. Nanti bulan 1 kalau kita dah boleh mai balik, kita akan minta mai sekali atau 2 lah. Sebab ada benda lagi sebenarnya nak terang kepada pelajar iaitu sistem. Kita baru renew sistem IFCA tu, hotel tu, sistem IFCA hotel. So saya kena tunjuk juga lah kot sebab sayang kalau tak tunjuk. Renew mahal. Kena pergi juga kelas, sir. Saya rindu kelas ni. Kena pergi lah. I akan minta mai dalam 2-3 kali je kot. Tak banyak. Okay. 2-3 kali lah sepanjang minggu tu. Kalau ikut
bila kita dah boleh main balik, dia ada sepanjang 6 minggu. Kita boleh main balik. Tapi saya tak panggil sampai 6 minggu lah kot. Saya kan mungkin panggil dalam 3 minggu je. Maksudnya seminggu sekali datang untuk kita tengok balik satu sistem. Lepas tu satu lagi untuk kita try yang simulator tu, yang front office tu. So supaya pelajar nampak the flow tu. Okay? Itu je kot. Kalau tak ada apa-apa daripada pelajar untuk hari ni, sampai sini je lah. Okay? So thank you and then stay home, jangan pergi mana-mana. Okay? Jaga diri. Itu je kot. Okay? Bye. Left laju. Ya, bye bye, see you. See you.